Okey, boleh nampak cikgu punya skrin sekarang. Okey. So, terima kasihlah cikgu ucapkan pada semua yang datang. Nampak cikgu punya PowerPoint? Bukan muka cikgu pakai tudung pink. Tudung biru, nampak? Tudung biru. Tudung biru. Okey. Baju putih. Okey, jadi yes. Okey, thank you Elin. Okey, jadi selamat datang cikgu ucapkan pada kelas kita pada hari ini. Okey, walaupun ada 13 orang je. Kejap cikgu nak tutup kipas sekejap bising. Okey, so bila masuk kelas awak ni sebenarnya cikgu berpanas, tahu tak? Tak boleh pasang kipas, dia ada bunyi yang tak best. Okey, tapi nanti ada aksesori bunyi kat belakang tu, ada burung kat belakang. Okey, jadi pada hari ni kita akan sambung bab 10 matematik pengguna. Yang ni last lah. Okey, last untuk topik bab 10. Minggu depan kita akan buat ulang kaji. Okey, jadi cikgu harap kehadiran tu okey lah sebab macam hari ni mungkin awal sangat cikgu tak sure. Sebab sebenarnya cikgu buat pun hari Khamis kan pukul 10 lebih tu macam ramai sikit. Hari ni mungkin awal. Tapi tak apa, minggu depan kalau boleh set lah awal sikit Jadi sebelum tu kita tengok sini. Dah siap ke belum? Okey, dah siap ke belum tugasan? Cikgu suruh buat apa? Hantar hari ni. Kalau hantar esok cikgu potong 1 markah. Peperiksaan akhir tahun atau peperiksaan awal tahun depan. Boleh? 1 markah, 1 tugasan. Maksudnya cikgu dah bagi awak. Yang first cikgu suruh buat apa? Buku kerja kan? Apa Chen Roy? Okey, cikgu suruh awak buat apa? Buku scrap. Buku scrap atau full video. Itu daripada sebelum cuti lagi kan? Sudah 3 minggu kan? Kalau print ambil itu depan muka saya boleh? Yes, hantar sebab nanti yang tu awal tahun depan lah awak hantar. Cikgu nak bukti awak dah buat. Sebab tak kalau tak nanti tahun depan awak baru nak buat, tahun depan kita dah start nak belajar. Jadi waktu kat rumah ni buatlah slow-slow. Hantar lambat pun tak apa. Okey? Chen Roy kalau sudah hantar okey lah. Betul ke Chen Roy dah hantar? Tak apa, nanti cikgu akan naikkan checklist. Rasa macam tak ramai tapi kelas awak dah ada dah beberapa orang yang hantar. Okey, itu yang buku scrap tu. Okey, hantar. Lepas tu yang kedua, cikgu bagi minggu lepas. Minggu lepas ada 2 soalan. Cikgu masuk dalam Google Classroom. Kalau siapa tak boleh buka Google Classroom, awak boleh tengok video yang minggu lepas dekat bahagian description tu, kat bawah tu. Ada satu link, awak klik dekat situ. Nanti keluar soalan. Okey, so untuk kali ni dah ada 2 soalan. Okey, thank you Elvin. Tak apa, hantar lambat pun tak apa. Sebab kalau tak nanti cikgu tak macam ni, nanti awak buat tak tahu je tak hantar. Hantar cover je dulu tak apa. Okey, maksudnya cikgu tahu okey awak ada buat. Sebab yang tu sebenarnya cikgu nak bagi markah lah untuk peperiksaan akhir tahun nanti kan. Memang sekarang periksa akhir tahun tak ada. Tapi dalam perancangan atau makluman cikgu, kita akan buat peperiksaan tu awal tahun depan. Maksudnya kita naik sekolah tu nanti kita akan buat peperiksaan. Okey Chen Roy, tak mau hantar pun tak apa. Kena hantar. Tapi kalau tak nak hantar, cikgu potong 1 markah, 1 tugasan. Sebab kita banyak lagi ni kan. Okey, itu dah 1 markah. Lepas tu yang minggu lepas punya dah 2 markah. So Chen Roy nak potong berapa markah? Tak mau hantar, stres. Chen Roy duduk rumah buat apa? Ada homework banyak ke? Tak mau hantar pula. Okey? Tak apa, cikgu bagi banyak masa. Nanti kalau tiba-tiba dapat markah 79 ataupun dapat markah 80, cikgu tolak 1 markah tinggal 79. Boleh Chen Roy? Boleh tak mau hantar kan? 80, cikgu tolak 1 markah tinggal 79. Okey? Okey, so cikgu sambung. Okey, cikgu sambung So ini adalah soalan minggu lepas. Soalan ni cikgu masuk dalam Google Classroom. Yang cikgu cakap lah, cikgu dah bagi minggu lepas 2 soalan je. Soalannya tak susah pun. Okey, so awak tengok ni. Siapa yang belum
yang belum, siapa yang belum baca ataupun belum buat. So soalan dia, okey, maklumat yang berikut diperolehi daripada Leong. Okey, pendapatan aktif 4,800, pendapatan pasif 500, perbelanjaan tetap 3,000 dan perbelanjaan boleh ubah RM1,200. Okey, jadi hitung aliran tunai bulanan bagi Leong. Okey, sekarang ni cikgu dah bagi jawapan dah. Okey, sebenarnya tak ada masalah untuk awak buat. So, okey, jap. Okey, jadi macam mana penyelesaian dia? Pendapatan aktif dengan pendapatan pasif ni awak tambahlah. Okey, kemudian awak tolakkan dengan perbelanjaan tetap RM3,000 dan RM1,200. Jadi aliran tunai bagi Leong adalah RM1,100. So ini aliran tunai dia ni, okey, aliran tunai dia positif ke negatif? Jawab dekat chatting tu. Aliran positif ke aliran negatif? Siapa-siapa jawab dekat positif. Okey, lain? Orang lain? Positif. Okey, thank you Mitra Shinroy. Okey, positif. Sebab dia ada balance ni RM1,100. Ni je soalan cikgu bagi minggu lepas. Dan ni satu lagi. Okay, kita tengok. Soalan 2. Okey. Encik Tio ingin membeli sebuah rumah berharga RM300,000 dalam masa 16 tahun. Jika simpanan tetap ialah RM700 dan simpanan dana kecemasan ialah RM200, berapakah simpanan tambahan bagi setiap bulan yang diperlukan untuk membantunya mencapai matlamat jangka panjang tersebut? Okey, sekarang ni awak kena tengok dia nak beli apa. Cik Tio ni nak beli rumah. Rumah tu harga RM300,000 dan dia nak beli dalam masa 16 tahun. Okey, jadi dia ada simpanan tetap RM700 dan dia ada kecemasan RM200. Berapakah simpanan tambahan bagi setiap bulan? Okey, sekarang cikgu nak tanya. Dia boleh tak guna simpanan dana kecemasan ni untuk beli rumah? Dalam jangka masa 16 tahun tu, dia boleh guna tak dana kecemasan ni yang RM200 ni untuk beli rumah? Cuba jawab. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? RM200 tu dia boleh ambil tak duit tu untuk beli rumah? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh Chan Roy? Kenapa tak boleh? Yuvin, kenapa tak boleh? Kenapa dia tak boleh ganggu duit dana kecemasan tu? Ada siapa nak jawab? Dia tak cukup. Tak cukup? Bukan tak cukup. Memang dia sekarang ni dia kena buat sesuatu untuk nak dapatkan simpanan tersebut. Tapi cikgu tanya, dana kecemasan yang RM200 tu dia boleh guna tak? Jawapannya tak boleh. Okey, tapi tak boleh kenapa tak boleh guna? Kenapa kita tak boleh guna dana kecemasan? Sebab dia bukan wang simpanan. Bukan wang simpanan. Okey, sebenarnya dana kecemasan tu adalah wang simpanan juga, tetapi dia peruntukkan untuk emergency. In case ada family yang sakit sebab perbelanjaan hospital mahal kan. Jadi seeloknya tak boleh guna duit dana kecemasan. Jadi dia hanya perlu guna simpanan tetap. Jadi dekat sini dia tanya berapakah simpanan tambahan bagi setiap bulan yang diperlukan. Sebab sekarang dia baru simpan RM700. Berapa banyak lagi yang dia perlu simpan untuk dapatkan RM300,000 dalam masa 16 tahun. Okey, jadi macam mana nak buat? Jumlah sepatutnya yang diperlukan dalam sebulan selama 16 tahun, RM300,000 bahagi dengan 16 tahun, bahagi dengan 12 tahun. Jadi, simpanan yang diperlukan untuk sebulan adalah 1,562.50. Maksudnya RM1,562.50. Tetapi dia baru ada RM700 sebulan. Jadi apa yang kena buat, 1,562 ni, 0.5 tolak RM700.
Okey, ni sama dengan bukan bahagi ni, bukan tambah. Sama dengan RM862.50. Jadi maksudnya dia nak cukupkan sampai 300,000 selama 16 tahun ni, dia perlu ada simpanan kena tambah lagi RM862.50. Sekarang dia dah simpan 700. Okey, maksudnya yang 200 ni dia tak boleh ganggu. Jadi sebab kalau orang tak faham dia akan tolak juga dengan 200 ni. 200 ni tak boleh sebab 200 ni kita simpan sebagai dana kecemasan. Yang ni memang tak boleh ganggu. Okey, boleh faham? Okey tak setakat ni? Okey tak setakat ni? Boleh faham Okey. Okey Belin. Okey, so kita sambung seterusnya. Ni, pelan kewangan jangka panjang. Okey, untuk pelan kewangan jangka panjang, aspek yang perlu diambil kira untuk membuat pelan kewangan jangka panjang adalah kadar inflasi, kadar faedah dan kesihatan diri. Okey, jadi tiga perkara ni kalau nak buat pelan kewangan jangka panjang kena diambil kira lah. Ni tadi yang kesihatan diri ni. Sebab tu dekat dana kesihatan tu dia tak boleh ganggu dekat dana apa tadi? Dana kecemasan. Dana kecemasan ni tak boleh ambil, khas untuk kecemasan je. Okey? Ni kalau kita nak buat pelan kewangan jangka panjang. Okey. So, seterusnya contoh 6. Yang ni awak boleh tengok muka surat 285. Okey, Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Okey, jadi jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Okey, jadi untuk topik ni memang setakat ni yang cikgu tengok soalan-soalan dia macam ni lah. Dia bagi awak masalah, lepas tu awak tolong selesaikan masalah individu tersebut. Jadi sekarang Cik Said ni dia nak beli rumah berharga RM720,000. Okey, tapi dia jumlah pendapatan dia RM8,000 je dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Sedangkan dia nak beli rumah dengan wang pendahuluan RM72,000. Okey, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Okey, sekarang kita tengok simpanan tahunan yang dia perlukan. RM72,000 bahagi dengan 6. Maksudnya RM12,000 ini untuk 6 tahun dan bila dia bagi dengan 12 bulan tinggal RM1,000. Okey, maksudnya sebulan dia kena bayar RM1,000 untuk pendahuluan RM72,000 ni Okey. Jadi bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak RM8,000. Maksudnya dia ada pendapatan RM8,000. Jadi kalau dia gunakan RM1,000 ni untuk bayaran wang pendahuluan selama 6 tahun, sebenarnya dia boleh lah, dia mampu. Okey, sebab dia punya pendapatan adalah RM8,000. Okey. B. Adakah Encik Said bijak sana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Ini justifikasi ni yang mungkin ada pelajar agak bermasalah nak tulis. Awak tulis ayat tu yang boleh faham, boleh difahami sebab ini matematik dia bukan BM kan. Kalau BM dia punya ayat tu kena betul. Sekurang-kurangnya ayat tu orang boleh faham apa awak nak cerita. Yang tu dia suruh justifikasi. Okey, jadi dia ni bijak ke tak bijak? Sebab nak beli rumah harga RM720,000 ni. Okey, jadi jawapannya tidak. Walaupun Cik Said boleh membayar wang pendahuluan RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Okey, awak tengok tadi kat sini, perbelanjaan tetap je dan tidak tetap je dah RM6,500. Okey, RM6,500 campur dengan RM1,000 dah RM7,500. RM7,500 tolak daripada dia punya pendapatan tinggal RM500 je. RM500 tu
dia sebenarnya dia tak tolak lagi ni berapa 10% yang perlu dia simpan, berapa dana kecemasan, okey? Sebab bila buat pelan, dia yang pertama sekali, yang minggu lepas cikgu dah ajar, kena ada 10% simpanan tetap. Okey, lepas tu 10% simpanan tetap, lepas tu ada pula dana kecemasan. Yang dekat sini dia tak bagi tahu lagi pun kita macam mana. Walaupun dia mampu, sebab RM1,000 ni dia mampu, tetapi dia kurang bijak lah sebab sebenarnya RM720,000 ni rumah mahal kan. Ada lagi harga rumah yang mungkin dalam RM500,000. Okey, untuk rumah 2 tingkat. Cuma dia kena tahu cari lokasi lah. Okey, setakat ni okey tak? Ada masalah? Okey, ada nak tanya tak sekarang? Boleh faham? Ke dah tidur dah? Okey, okey Jai, okey Welin. Yang lain mana? Tidur? Okey Jaci, okey. 5 kadmium ada tak? Okey boleh Elvin, bagus. 5 kadmium ada tak? Ko Hun Lang ke Unlang Ko ni Facebook. Okey Mikraj, okey. Alright, so cikgu sambung Cik Rui start lah tu, tulis Cina tu cikgu tak faham. Okey, so ini contoh soalan yang cikgu ambil daripada buku latihan lah. Huyun rupanya. Okey. Okey. So baca sekejap soalan ni sebab soalan ni tak ada dalam buku teks cikgu ambil daripada buku kerja, buku latihan. So baca sekejap. Cikgu bagi masa sekejap. Mana kawan awak yang lain ni? Okey dah. Alright. So sekarang ni, okey. N menerima pendapatan RM2,650 dan allowance RM350 dalam 1 bulan. Dia juga menerima pendapatan pasif RM400 setiap bulan. Jumlah perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap yang dibelanjakan masing-masing ialah RM2,100 dan RM700 sebulan. Okey, jadi dekat sini kita kena tengok berapakah jumlah pendapatan dia. Lepas tu berapakah, okey kat sini dia ada 3 pendapatan Satu pendapatan tetap RM2,650. Dua, dia dapat elang RM350 dan dia juga mendapat pendapatan pasif RM400 sebulan. Okey, dan jumlah perbelanjaan dia adalah RM2,100 dan RM700 sebulan. Okey, jadi kita tengok hitung aliran tunai bulanan bagi N. Jelaskan jawapan anda. Okey, buat sekarang. Cikgu nak jawapan. Hitung aliran tunai bulanan bagi N. Berapa? Siapa boleh jawab? Ke tak ada pen, tak ada kertas, tak ada kalkulator? Tengok je muka cikgu ni. Cuba jawab. Hitung aliran tunai bulanan. Jelaskan jawapan anda. Berapakah aliran tunai? Cuba jawab. Kira sekejap, cikgu bagi masa. Cepat. Typekan awak punya jawapan. Ke tak ada kalkulator?
Cepat. Mana jawapan? Dah, tak ada orang jawab pun? Tak ada kalkulator? Ha? RM600. Okey, Nanda jawab RM3,400. Welin jawab RM600. Okey. Elvin jawab RM200. Jai RM200. Okey. Lagi ada nak jawab tak? Okey, kita tengok jawapan dia Okey, terima kasih kerana yang kira. Okey, 600 jawapan dia. Tanya yang betul. Siapa betul? Nawelin, Chong Jai. Okey, yang lain tak apa. Cuba lagi. Okey, macam mana kita punya aliran bulanan? Okey, jadi kita tengok Tadi cikgu kata dia ada 3 pendapatan kan? Pendapatan tetap 2650, allowance dia 350 dan juga pendapatan pasif 400. Yang ni 3 pendapatan awak kena tambah. Okey, kemudian perbelanjaan tetap dan tidak tetap dia ada 2. 2,100 dengan 700. Yang 2 tu kena tolak lah. Ni tadi kan, ini yang 3. Kita kena tambah, lepas tu kena tolak dengan 2 ni. Okey, jadi RM600. Jadi aliran tunainya adalah positif. Okey, sebab dia ada lagi baki kat tangan RM600. Dan aliran tunai positif adalah baik kerana N mempunyai lebihan pendapatan selepas ditolak dengan semua perbelanjaan. Ini membantunya untuk menghadapi situasi kecemasan. Okey, kita tengok soalan B. Jika pendapatan pasif bagi N berkurang sebanyak 30%. Okey, kita tengok pendapatan pasif dia kat sini berapa? 400. So sekarang dia dah kurang 30%. Macam mana nak kira? Daripada pendapatan pasif ni 400, dia kurang 30%. Macam mana nak kira? Boleh cakap ataupun type je. Nak kira 30% daripada 400. So apa dia perlu buat? Cuba. Apa dia perlu buat? Tunjuk jawapan pula. Cepat. Pendapatan pasif berkurang 30%. Apa yang perlu dilakukan? Ada jawapan tak? Cikgu tunggu ni. Lamanya kira. Cikgu tanya apa yang dia perlu buat, bukan cikgu nak jawapan dia. Apa yang dia perlu buat? Berkurang sebanyak 30% daripada pendapatan pasif. Apa nak kena darab apa? Nawelin jawab 120. 120 tu apa? 30% kurang ke yang tinggal? Yang tinggal. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak kira 30% ni, maksudnya 30% darab dengan 400 lah. Itu yang kita kena tolak. Tapi dah dapat nilai tu, tolakkan dengan 40%. Atau calculation yang senang, kita ambil 70%. 70% sebab yang kurang 30% kan? Jadi ambil terus 70% darab dengan 400. Okey, so kita tengok jawapan dia. Dekat sini kurang 30% dan jumlah perbelanjaan meningkat 600 dekat sini. Yang dia gunakan ni, dia mungkin ada perkara yang dia nak beli pada bulan tersebut. Jadi dia belanja dia meningkat pula kepada 600. Jadi macam mana jawapan kita? Okey, jadi aliran tunai bulanan, awak kena tengok aliran tunai itu maksudnya perbelanjaan. Pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Jadi aliran dia tu awak tengok positif ataupun negatif. Okey, so betul. Ini 120 ni keseluruhan ni. Okey, so apa yang berlaku dekat sini, dia punya pendapatan masih lagi sama. 2650 tambah 350, tetapi dekat sini
Dekat sini dia jadi 70%, darab dengan 400. Kemudian dia tolak dengan 2,100, tolak dengan 700, tolak dengan 600, ini perbelanjaan tambahan. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat RM120, itu aliran tunai negatif. Dia berhutang. Maksudnya dia bila dia dah tolakkan dengan perbelanjaan dia tolak pula dengan dia punya pendapatan pasif yang kurang tu tadi, jadi dia berhutang sebanyak RM120 dan ini adalah aliran tunai negatif. So aliran tunai negatif adalah tidak baik kerana N mempunyai defisit pendapatan selepas ditolak dengan semua perbelanjaan. Dia terpaksa menggunakan kemudahan kad kredit untuk menghadapi masalah kewangan. Okey, jadi kena guna kad kredit pula. Jadi itu kalau ikutkan pelang kewangan dia tak baguslah sebab dia terpaksa gunakan. Okey. So ada soalan tak setakat ni? Ada tak soalan? Cikgu harap yang 15 orang ni kekal lah bulan depan, minggu depan pun. Janganlah biar cikgu cakap seorang-seorang kat depan ni. Okey, ada masalah tak? Okey tak? Tak ada, okey Jai, good. Okey, good Mikraj. Okey Elvin, bagus. Okey Nanta, bagus. Okey, good Nawelin. Okey. Alright, so sebenarnya dah habis dah. Kan cikgu kata kelas cikgu sekejap je. Okey, untuk minggu ni lah, minggu depan nanti cikgu akan rancang panjang sikit lah, mungkin sejam lebih. Yang ni cuma dia pendek sebab cikgu nak habiskan yang hujung je. Sebab minggu lepas kalau cikgu nak packkan masuk dalam satu kelas, dia jadi sangat panjang. Okey, so yang ni sikit je. Jadi tugasan awak yang pertama tadi buku scrap atau video bab 10, yang ni sepatutnya dah hantar. Dia patutnya hari tu cikgu plan nak minta 17 tapi kita tak sekolah kan? Yuvin sepatutnya dah boleh hantar tapi bukan nak hantar hard copy. Awak ambil gambar, awak buat, awak ambil gambar, cover, maksudnya awak dah buat, nanti naik sekolah tahun depan bagi kat cikgu. Okey Yuvin? Buku scrap simple je. Cikgu nak awak baca. Tak apa. Belum siap tak apa. Asalkan awak buat, ambil gambar. Okey, ambil gambar dia punya cover tu, bagi kat cikgu. Okey, boleh Yuvin? Okey. Tak kisah berapa buku surat. Paling sikit 3 lah. Paling sikit 3 untuk bab ni. Ada orang dia lagi bagus, dia senang je, dia buat dekat PowerPoint, lepas tu dia hantar video kat cikgu. Okey lah, sebenarnya cikgu nak awak baca bab ni sebab bab ni banyak bacaan. Tapi kalau awak nak tulis ke, awak nak type, itu terpulang. Okey, boleh So yang kedua, latihan dalam Google Classroom ataupun yang video minggu lepas, cikgu letak description. Yang paling senang tadi yang slide cikgu mula-mula, yang 2 soalan tu. Itu cikgu dah tunjukkan, awak dah buat, lepas tu tunjuk kat cikgu. Buat dalam buku. Ataupun siapa yang boleh print, awak tulis jawapan kat dalam tu. Okey, boleh Itu yang kedua. Yang ketiga, cikgu akan bagi nanti dalam grup WhatsApp. Kalau tak sempat hari ni, cikgu akan bagi besok. Okey, yang tu pun cikgu akan bagi soalan simple lah. Sebab kena juga ada homework kan. Tapi homework cikgu santai-santai je lah, tak banyak soalan. Macam soalan yang tadi tu baru 2 soalan. Okey, boleh Boleh semua? Kalau boleh, cikgu nak stop. Okey, thank you. Alright, okey, thank you Jai. Awak boleh rehat lama sikit. Nak masuk kelas Cikgu Lim. Okey? So, kalau ikutkan sekarang ni dah tak ada lah. Dah selesai lah kelas kita. Okey, semoga berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih yang datang. Okey, bye. Okey, terima kasih Mira. Okey, bye. Nanti sambung kelas Cikgu Lim Okey, bye. Okey, thank you semua. Okey, Chen Roy, Yuvin, Zinyi, Nanda, Yiheng. Okey, bye.